Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung tajuk kita seterusnya pada dalam surah Az-Zariyat, iaitu Dhaifu Ibrahim. Oleh kerana masa kita pada hari ini, tajuk ataupun pelajaran kita sebentar tadi agak pendek dan ringkas, maka ada sedikit masa lagi untuk kita meneruskan pelajaran kita dalam tajuk baru, iaitu Dhaif Ibrahim, bermula ayat 24 sehingga ayat 37. InsyaAllah sekiranya masa mengizinkan kita akan habiskan tajuk ini. Tapi Ustaz rasa dan percaya bahawa tajuk ini agak panjang. Jadi sekiranya tidak sempat masa, kita akan sambung di minggu hadapan. Baik para pelajar, kita lihat sini, iaitu tajuk kita terusnya muka surat. Lihat pada buku antum, muka surat 7. Qala Allah Ta'ala, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sehinggalah ayat 37, iaitu berakhir dengan wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Baik. Tajuk ini menceritakan tentang Dhaifu Ibrahim. Apa yang dimaksudkan dengan Dhaifu Ibrahim? Kalimah dhaif ialah tetamu. Apa yang dimaksudkan tetamu yang mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang dimaksudkan tamu itu ialah para malaikat. Malaikat itu, mereka sebagai tetamu kepada Nabi Ibrahim. Jadi untuk permulaan ni kita kena pasti tahu siapakah yang dimaksudkan dengan Dhaifu Ibrahim. Hal ataka, yakni kalimah hal ataka tafkhim lil hadis. Maksud ayat ini ialah untuk menunjukkan hadis atau perbincangan, bicara yang bakal dibicarakan itu adalah hadis cerita yang sangat menarik, kisahnya sangat besar. Wa tanbihu ala annahu laisa min ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah hal ataka juga menunjukkan, memberi peringatan bahawa sesungguhnya ilmu ataupun cerita itu bukanlah dalam pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah didatangkan melalui wahyu. Wa inna ma arafahu bil wahyi. Jadi bermula dengan hal ataka ni seolah-olah soalan. Adakah datang kepada kamu? Cerita. Seolah-olah kalau kita bahasa Kelantan kan, mu tahu dah. Benda tu kita tak tahu lagi. Mu tahu dah. Maknanya cerita yang bakal diceritakan nanti adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini Rasulullah tahu daripada mana? Datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadithu Ibrahim, yakni ad-dhaif. Kalimah ad-dhaif dihuraikan dulu. Kalimah ad-dhaif lil wahid wal jamaah. Dhaif maksudnya tetamu. Kalimah dhaif itu diguna pakai untuk mufrad, iaitu lil wahid seorang tamu, wal jamaah boleh juga dalam membentuk tetamu yang ramai, iaitu jamaah. Kasaum wazaur biwasnid dhaif. Okey, seperti saum, puasa, wazaur, yakni kalimah-kalimah selain daripada saum seperti zaur biwasnid dhaif. Baik, kalimah dhaif tadi maknanya az-zairun, orang yang datang menziarahi ataupun pelawat, az-zairun. Jadi makna kalimah dhaif itu az-zairun.
li'annahu fil asli masdar. Kerana ia datang dalam bentuk masdar. Daif ni masdar. Daifun. Wa ja'alahum daifan. Li'annahum kanu fi surati daif. Kenapa dianggap orang yang datang kepada Nabi Ibrahim itu sebagai tetamu, sedangkan mereka itu malaikat? Dan pada peringkat awalnya Nabi Ibrahim tidak tahu bahawa mereka itu malaikat. Sebab ataupun kerana mereka datang dalam bentuk tetamu. Li'annahum kanu fi suratul dhaif. Kerana gambaran ataupun bentuk mereka, rupa mereka, cara mereka, suratul dhaif. Haitsu adafahum Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam menyambut mereka sebagai tetamu. Ataupun auli annahum kanu fi husbani kadzalik. Ataupun memang Nabi Ibrahim sudah mengira bahawa mereka adalah malaikat. Jadi gambaran mereka itu seperti sekumpulan tetamu, tetapi hakikatnya mereka adalah kumpulan malaikat yang mengunjungi Nabi Ibrahim. Al-mukramin. Mukramin, mereka yang mulia. Siapa? Malaikat itu adalah mulia di sisi Allah, indallah. Liqauli ta'ala bal ibadum mukramun. Bahkan mereka itu ialah hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang mulia. Wa qila khadamahum binafsih. Dan ulama mengatakan bahawa Nabi Ibrahim melayan tetamunya sendiri. Maknanya tidak ada orang lain. Nabi Ibrahim lah yang memberi layanan kepada tetamu beliau. Wa akhdamahum imratahu, dan juga isteri Nabi Ibrahim melayan mereka sebagai tetamu. Wa ajjala lahum qira, dan menyediakan hidangan kepada mereka, bui makan. Apabila tamu datang ke rumah kita, semestinya kita menghidangkan minuman ataupun makanan. Al-qira, kalimah qira wa ma yuqaddimu lid-dhaif, iaitu hidangan yang dihidangkan kepada tetamu dinamakan qira. Itu mufradat. Satu mufradat mesti diingat. Ma makna qira? Wa ma yuqaddimu lid-dhaifi is dakhalu alaihi, ketika di saat malaikat itu ataupun tetamu itu datang kepada Nabi Ibrahim. Nasbun bi mukramin, mereka disifatkan sebagai orang-orang mulia. Isfussira bi ikram Ibrahim lahum, maknanya ayat ini ditafsirkan bahawa Nabi Ibrahim menyambut mereka dan menghormati, memuliakan tetamu. Wa illa fa bi idmari uskur. Maka kalau tidak, ayat ini berbunyi uskur, ingat. Faqalu salaman. Qalu, siapa yang qalu? Malaikat berkata kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, iaitu mengucapkan salam. Faqalu salaman. Adab tetamu apabila datang ke rumah seseorang itu, iaitu memberi salam. Faqalu salaman. Kalimah salaman masdar. Saddu masaddal fi' mustaghnin bihi an. Ini dari segi Arab. Kalau soalannya berbunyi ma i'rab salaman, anda boleh jawab masdar saddu masaddal fi' mustaghnin bih anhu.
Makna qalu salaman pula wa asluhu nusallimu alaikum salaman. Itu takdir dia. Kata kami menyampaikan nusallimu alaikum salaman. Qalu salaman, ringkas. Macam kita sekarang ni, kita WhatsApp kawan-kawan kita pun guna salam. Salam. Asal dia, saya mengucapkan salaman alaikum salaman. Kami mengucapkan salam ke atas kamu, mendoakan kesejahteraan kamu. Salam. Biasanya antum semua guna salam. Jangan bunyi kum saja, salam. Salam tu maksudnya takdir dia nusallimu, kena niat gitulah. Maknanya ringkasnya salam. Qala salamun. Qala salamun. Iaitu Nabi Ibrahim menjawab. Salamun ay alaikum salam. Nabi Ibrahim, apabila malaikat kata qalu salaman, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Qala salamun. Kata Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim menjawab semula salamun ay alaikum salamun, dan sejahtera juga ke atas kamu. Fahuwa marfu' 'alal ibtida' wa khabaruhu, ini i'rab i'rab. Salamun itu mubtada, alamatu i'rabnya iaitu mubtada marfu', alamatu raf'ihi marfu', wa khabaruhu mahzuf. Wa khabaruhu mahzuf. Wal udul ila raf'in lidilalati ala isbadis salam. Ini panjang ni. Biasanya kita ambil sekeratnya sampai mahzuf. Tujuannya apa? Menunjukkan ia adalah isbat salam. Maknanya kedua-duanya memberi salam dan menerima salam. Ka'annahu qasdun ayyuhyahum bi ahsani ma hayyau bihi akhdan bi adabillah. Maknanya seolah-olah tujuannya ialah untuk menghidupkan sesuatu ucapan. Akhzan, mengambil daripada adabillah, adab yang Allah ajar kepada kita. Wa hadza aidan min ikramihi lahum. Itulah cara Nabi Ibrahim menghormati tetamu, iaitu menjawab salam. Qauluhu ta'ala qaumun munkarun. Mungkar. Kamu adalah kaum yang mungkar. Apa maksud mungkar? Bukan fa'il perbuatan mungkar. Mungkarun sini ialah orang yang asing. Nakirah lah daripada asal mudah. Bukan makrifah. Kamu ni bukan orang makrifah. Maknanya orang yang bukan orang yang dikenali di kampung ini, tak pernah tengok. Mesti kamu ini tamu. Jadi mungkarun sini maksudnya orang yang tidak dikenali. Ai antum kaumun mungkarun. Kamu ni orang yang asing. Tidak dikenali dalam kampung ini. Fa'arifuni man antum. Perkenalkan diri kamu kepada saya. Siapakah kamu? Fa'arifuni man antum. Lalu Ibrahim faragha ila ahlihi. Sebagai adab orang datang bertamu, Nabi Ibrahim bangun dan pergi. Faragha ila ahlihi. Selepas Nabi Ibrahim menjemput dan menjawab salam dan menjemput para tamu, iaitu terdiri pada malaikat tadi, masuk dalam rumah, duduk, Nabi Ibrahim bangun dan pergi menghadap keluarganya. Ya, dia masuk, kalau kita kan masuk dalam rumah atau masuk ke dapur, jumpa keluarga, isteri, anak dan sebagainya.
Fadhahaba ilaihim fi khifatin min duyufih. Nabi Ibrahim bangun dan pergi mendapatkan keluarganya dalam keadaan ketakutan. Takut terhadap tetamunya sebab tak pernah Nabi Ibrahim melihat sebelum ini. Wa min adabil mudif, maka dengan adab orang yang menyambut tetamu, ayyukhfiya amrah, hendaklah menyembunyikan keadaan sebenar. Kalau kita takut pun jangan terlalu menunjuk bahawa kita ni takut pada tamu. Ayyukhfiya amrah, walaupun Nabi Ibrahim takut, siapa datang ke rumah saya pada hari ini, saya tak pernah tengok mereka ini, orang yang luar. Itu adab dia. Wa ayyubadira bil qira. Adab yang kedua iaitu hendaklah kita menyambut tamu itu dengan menyediakan qira. Maksudnya dia kan hidangan untuk tamu sama ada air ataupun makanan. Maksud qira wa huwa ma yuqaddimu lid-dhaif. Itu makna qira. Ya, qira. Min ghairi ayyash'ura bihi dhaif. Maknanya supaya tamu ini tidak terasa diri dia tu tetamu. Yash'ura bihi ad-dhaif. Maknanya kita jangan beri tamu dia rasa macam orang asing. Kita bawa makanan, duduk berbual dengan dia, tanya khabar. Hazran min ayyamna'ahu, iaitu supaya kita berjaga-jaga daripada dia rasa terhalang ataupun dirasa segan. Qaulu ta'ala faja'a bi'ajlin samin, lalu Ibrahim pergi sembelih lembu samin, lembu gemuk untuk menyediakan makanan pada tamu. Mula-mula sediakan minuman dulu, kemudian pergi cari lembu, sembelih lembu. Faqarrabahu ilaih. Setelah Nabi Ibrahim masak dan sebagainya, faqarrabahu ilaihim, lalu Nabi Ibrahim menghidangkan makanan daging yang dimasak tadi, daging lembu yang dimasak tadi kepada tetamu yang hadir. Liya'kulu minhu, supaya tetamu makan, menikmati daging makanan tersebut. Falam ya'kulu, tapi tetamu itu tidak makan. Kenapa tak makan? Tamu kenapa tak makan? Sebab mereka adalah malaikat yang tidak makan dan tidak minum seperti kita. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat tadi, qala ala ta'kulun. Kenapa kamu tidak makan? Ankara alaihim tarkal akli. Nabi Ibrahim berasa mengingkari, maknanya berbantah. Seolah tanya kenapa tak makan? Sebab mereka alaihim tarkul akli, sebab mereka tidak membiarkan makanan tinggal begitu saja, tidak makan. Au hassahum alaihi, ataupun mengajak mereka makan. Kenapa tak makan? Kalau kita istilah kita, kalau kita hidang pada tamu tak makan, kita apa tak makan ni? Seolah kita kata, makanlah. Makan. Jadi Nabi Ibrahim heran kenapa mereka tak makan, dan Nabi Ibrahim sudah makan. Fa'au jasa, maka fa'admara, maka terasa pula Nabi Ibrahim dalam hati dia, rasa tersentuh dalam jiwa dia, tertanya-tanya dalam diri, kenapa mereka ni tak makan. Bimbangnya, sekiranya orang yang datang itu sekiranya tidak makan makanan yang kita hidangkan, kemungkinan orang itu tidak mau berbaik dengan kita. Itu sangkaan Nabi Ibrahim. Macam tamu datang ke rumah kita, kita hidang makanan penuh atas meja, dia tak sentuh walaupun satu. Apa perasaan kita? Fa'admara minhum khifatan. Maka Nabi Ibrahim terasa ketakutan terhadap mereka. Khaufan. Khifah maknanya khaufan. Lianna man lam ya'kul ta'amak.
kerana sesungguhnya orang yang tidak makan makanan kamu lam yahfaz zimamak. Nescaya dia tidak akan menjaga kamu. Maknanya dia tak sebaik dengan kita lah, dia tak makan ni. Jadi ni Nabi Ibrahim merasa terasa tertekan. Kenapa tamu ni datang, aku hidangkan. Memang adab Nabi Ibrahim. Apabila datang tamu, beliau akan menghidangkan makanan yang sedap-sedap pada tamu. Tapi kali ini, tetamu tidak menjamah makanan tersebut. Tidak makan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada hadis berkaitan dengan ayat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waqa'a fi nafsihi annahum malaikat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi Ibrahim sudah terdetik di hati baginda annahum malaikat, sesungguhnya tetamu itu adalah malaikat. Ursilu lil azab, mereka diutuskan oleh Allah SWT untuk menurunkan azab. Qala Allah Ta'ala, qalu la takhaf. Malaikat berkata, la takhaf, janganlah kamu takut wahai Ibrahim. Inna Rasulullah, sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Mula-mula Nabi Ibrahim takut kerana tetamu tidak makan. Lalu malaikat berkata, la takhaf. Qalu, mereka berkata, la takhaf. Inna Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah Rasul Allah. Wa basyarahu bi ghulamin alim. Lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bi ghulamin alim, bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim akan mendapat anak yang bijak. Ay yuballighu wa ya'lam. Ay yablughu wa ya'lam. Bi ghulamin alimin wal mubashir bihi Ishaq, yaitu mendapat Nabi Ishaq alaihissalam adal jumhur. Ini di sisi jumhur alaihissalam. Jumhur, pendapat jumhur ialah yang dimaksudkan gulam, anak itu ialah Ishaq. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fi sihatin sayhah. Maka apabila isteri Nabi Ibrahim ketika itu mendengar tentang berita mereka akan mendapat zuriat, datang isteri Nabi Ibrahim fi sarratin. Sarrah bermakna sayhah, dalam keadaan teriakan, akap suara tinggi, min sarril qalam wal bab, maknanya terkejut dengan berita ini. Kerana apa? Kerana beliau sudah tua. Suami pun sudah tua, beliau sendiri sudah tua. Macam mana dapat anak? Qala Az-Zajjaj, Imam Az-Zajjaj, as-sarrati shiddatus siyah hahuna. Kalimah sarrah ialah teriakan yang kuat. Wa mahalluhu nasbin alal hal. Okey. Fi sarratin, maknanya i'rabnya di sini ialah nasab alal hal wa taqdir faja'at saratan. Datang isteri Nabi Ibrahim datang dalam keadaan sarrah, dengan teriakan, tepik, sebab kejut. Wakila fa'akhazan fi siyah, dan ada ulama mengatakan bahawa beliau mengeluarkan suara. Wasarratuha fi qawliha ya wailata. Ada ulama kata ya wailata,
benda yang mustahil, kata. Peliknya, ajaibnya. Fasakkat wajah, maknanya tepuk pipi. Tepuk pipi. Dalam wujud fatalamat wajah. Sakat maknanya talamat. Wajah, muka, pipi. Biba sotir yadaiha, dengan tapak tangan. Tepuk. Wakila fadarabat bi atrafi asabi'aha jabhatiha. Ada juga kata tepuk dengan hujung jari. Ada kata tepuk dengan tapak tangan keseluruhan. Ada kata tepuk dengan asabi'aha, iaitu jari-jari ini tepuk di pipi. Kama yaf'alul muta'ajjib, sebagaimana yang perbuatan yang dilakukan oleh orang yang rasa ta'ajjub, terkejut dengan sesuatu. Wa qalat, siapa yang qalat? Qalat imratu Ibrahim, iaitu isteri Nabi Ibrahim, berkata, ajuzun aqimun. Ana ajuzun, aku ni orang tua. Fakai fa'alid, macam mana saya boleh lahir lagi? Saya sudah tua. Kama qalat, sebagaimana beliau berkata, a'alidu wa ana ajuzun. Adakah saya ni masih boleh melahirkan anak? Wa hadza ba'li syaikhan, dan ini suamiku sudah tua. Aku sudah tua, suamiku sudah tua. Qalu, dijawab oleh malaikat. Qalu, kata malaikat, kadzaliki, kadzalik mislu dzalika allazi qulna. Begitulah seperti mana kami nyatakan, memang benar. Wa akhbarna bih, sebagaimana kami ceritakan. Maknanya apa yang dibawa oleh malaikat itu benar. Walaupun isteri Nabi Ibrahim memberi alasan bahawa beliau sudah tua, suami juga sudah tua, bagaimana dapat anak? Tapi itulah jaminan daripada malaikat. Qala rabbuki, Tuhanmu, kata malaikat. Qala rabbuki, Tuhanmu. Innahu, innama nukhbiruki anillah, sesungguhnya kami sampaikan berita ini daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kami. Wallahu qadirun ala ma tastab'idin. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas apa sesuatu yang kamu tidak percaya ataupun jauh daripada pemikiran kamu. Kita manusia mungkin merasakan itu tidak berlaku ataupun mustahil. Tapi kuasa Allah jauh daripada apa yang kita sangkakan. Innahu huwal hakim. Sesungguhnya Allah itu maha bijak. Bijak, apa bijak? Fi fi'lihi, dalam kerjaannya, perbuatannya. Al-alim, fala yukhfa alaihi syai'. Allah itu maha bijak, tidak ada sesuatu yang terlindung daripada pengetahuannya. Walamma alima Ibrahim annahum malaikah. Bermula pula cerita tentang apabila Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengetahui bahawa tetamu itu merupakan malaikat, wa annahum la yanziluna illa bi amrillah. Dan Nabi Ibrahim tahu bahawa malaikat ini mereka tidak akan turun melainkan dengan perintah Allah. Rusulan fi ba'dil umur, sebagai utusan dalam beberapa urusan perkara yang akan dilakukan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, fama khatbukum, fama sya'nukum. Apabila Nabi Ibrahim mengetahui bahawa mereka itu adalah para malaikat, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apakah tujuan kamu? Apakah urusan kamu datang kemari selain daripada menyampaikan berita tentang zuriat
yang akan dikurniakan oleh Allah kepada kami. Wa ma talabakum, dan apakah permintaan kamu? Wa fima ursiltum, dan apakah tujuannya kamu diutuskan? Ayyuhal mursalun. Sini Nabi Ibrahim sudah mengkhitab khitab pada mereka mursalun, maknanya wahai para rasul yang diutuskan oleh Allah. A'ursiltum bil bisyaratil khasah. Adakah kamu semua ini diutuskan untuk menyampaikan berita gembira kepada saya khususnya? Au li amril akhar, ataupun ada urusan lain? Au lahuma ma'an, atau kedua-duanya sekali? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum mujrimin. Selain daripada menyampaikan berita gembira dengan Nabi Ibrahim akan mendapat zuriat, kata malaikat kami juga diutuskan satu tugas lagi, iaitu untuk menghadap kaum mujrimin, iaitu kaum Lut. Kaum mujrimin sini adalah kaum Lut. Jadi di satu zaman yang sama, iaitu hidupnya Nabi Ibrahim, dalam zaman yang sama di satu tempat yang lain, iaitu wujudnya kaum Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin, supaya kami dapat menurunkan azab berbentuk hijarah min tin, iaitu batu yang keras daripada tanah, batu tin, tanah liat. Wa yusamma as-sijil, dan batu itu dinama as-sijil, batu tanah liat, batu keras. Wa huwa tinun udkhilan nar, ia merupakan tanah liat yang dibakar dengan api hatta sara fi salabatil hijarah, sehingga keras menjadi batu. Musawwamatan mu'allamatan, min sawamah ya al-alamah ala kulli wahid minha ismun mayyahlik. Maknanya kami dapat meratakan musawamah mu'allamatan min mu'allamah minas sawmah wa ya alamah. Inilah tanda, satu tanda, ala kulli wahid minha ismun mayyahlik, jadi akan meratakan bumi ini dengan azab tersebut. Wa inda rabbika fi mulki wa sultanih, yaitu di sisi kerajaan Allah dan kekuasaannya. Maknanya azab itu diturunkan dengan kuasa Allah SWT. Baik, rasa pelajar, Ustaz, InsyaAllah setakat ini dulu kerana masa kita terhad. InsyaAllah minggu hadapan akan kita sambung lagi tafsir ayat ini, dan juga akan kita bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.